Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, kita sambung semula PDPR kita untuk minggu ini. Okey, pengajaran kita hari ini kita mulakan dengan membuka buku teks sains pada muka surat 71. Okey. Okey, semua murid harap bersedia dengan membuka buku teks muka surat 71. Okey, kita lihat sekarang unit 5 tumbuh-tumbuhan. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk baru, tajuk tumbuh-tumbuhan. Okey. Lihat gambar rajah. Di situ adalah program penanaman semula pokok bakau. Dia orang tengah tanam pokok bakau. Pokok bakau ni tahu tak? Pokok bakau ni pokok dekat kawasan pantai ataupun dekat tepi laut. Pokok bakau ni pokok-pokok yang ada di tepi laut. Pokok bakau ni pokok yang di tepi laut di kawasan yang berair. Okey, seorang murid. Wah, banyaknya anak pokok. Mengapakah mereka perlu menanam semula anak pokok? Kenapa? Supaya pokok bakau ni terus membiak. Supaya pokok-pokok bakau ni tidak pupus, sentiasa ada pokok ni, tak pupus, tak hilang. Sentiasa ada. Sebab itulah dia orang tanam semula anak-anak pokok bakau. Apa kaitannya? Okey, buka muka surat 72. Kerana kita nak belajar tentang cara pembiakan tumbuhan. Cara pembiakan tumbuhan. Kita dah tahu dah, manusia pembiakan dia bagaimana? Melahirkan anak. Bagi haiwan pula ialah melahirkan anak dan juga bertelur. Okey, hari ini ataupun dalam video kali ini kita akan membincangkan tentang cara pembiakan tumbuhan. Okey. Tumbuh-tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Kan saya dah cakap tadi, kenapa dia orang tanam semula anak-anak pokok bakau? Supaya tumbuhan tidak pupus. Tumbuh-tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara. Tumbuh-tumbuhan dia tidak melahirkan anak dan juga tidak bertelur. Dia lain daripada manusia dan haiwan. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan berbeza dengan manusia dan haiwan. Tumbuh-tumbuhan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara membiak. Tumbuh-tumbuhan ni ada 6 cara membiak. Tapi ikut jenis tumbuh-tumbuhan tu lah, ikut jenis pokok tu. Bukannya semua tumbuhan tu ada 6 cara dia membiak. Macam haiwan jugalah, bertelur haiwan lain, melahirkan anak haiwan lain. Okey, tumbuh-tumbuhan pun sama, tapi ada 6 cara tumbuh-tumbuhan ni membiak. Dia ada 6 cara tumbuh-tumbuhan ni membiak. Nak tahu apa dia? Okey, kita pergi tengok satu persatu. Okey, yang pertama, membiak melalui biji benih. Biji benih ni. Biji benih, tahu biji benih? Pokok-pokok ataupun buah-buah yang ada biji benih tu semua dia membiak melalui biji benih. Ni bagi contoh pokok cili dan pokok betik. Pokok cili lada. Lada tu ada biji tak? Dalam lada tu, dalam buah lada tu, dalam lada tu. Ada kan, banyak kan? Itulah biji benih. Betik pun sama. Dalam buah betik ada biji benih. Biji tu kalau macam rambutan, contohnya buah rambutan, dia ada biji tu. Biji tu lah dia membiak melalui biji tu. Itu dipanggil sebagai biji benih. Ini ialah antara tumbuhan yang membiak melalui biji benih. Contoh yang diberi oleh buku teks ni ialah pokok cili dan juga pokok betik. Sebenarnya banyak lagi yang membiak, mangga, durian, rambutan, manggis, langsat. Tu semua membiak melalui biji benih. Pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Biasanya pokok-pokok yang berbuah ni kebanyakannya membiak melalui biji benih. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tumbuhan membiak? Ialah melalui cara anak pokok. Cara dia anak pokok.
anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baru. Okey, contoh yang membiak melalui anak pokok ni ialah pokok pisang dan pokok keladi. Kalau awak perhatikan, contohnya pokok keladi lah atau pokok pisang ni mesti bila ada pokok pisang yang besar mesti akan ada pokok pisang yang kecil-kecil tepi dia kan, atau pokok keladi yang kecil-kecil tepi dia. Itu semua kerana membiak melalui anak pokok lah dia tumbuh anak dekat induk dia. Induk dia tu kira macam pokok yang besar tu lah, ataupun ibu dia. Induk tu maksudnya ibu dia. Nanti dia akan tumbuh pokok yang baru di sekeliling induk dia tu. Itu dipanggil membiak melalui anak pokok. Okey. Ini contohnya ialah pokok pisang dan pokok keladi. Dia tak membiak melalui biji benih. Dia hanya membiak melalui cara anak pokok je. Bila tanam satu, contohnya kita tanam satu pokok pisang dekat satu tempat tu, lama-lama nanti akan tumbuh anak pokok dia di sekeliling dia. Itu maksud dia membiak melalui anak pokok. Okey. Cara yang ketiga, bagaimana tumbuhan membiak? Ialah melalui batang bawah tanah. Batang bawah tanah. Apa dia ni? Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baru apabila ditanam dalam tanah. Contohnya bawang dan juga ubi kentang. Contohnya pokok, kalau bawang tu macam mana kita nak bagi dia jadi pokok tu? Ambil bawang tu kita tanam dia, nanti dia akan tumbuh pokok dia. Ambil ubi kentang tu kita tanam, nanti dia akan tumbuh pokok ubi kentang. Itu maksud dia batang bawah tanah. Tu cara membiak batang bawah tanah. Okey. Lagi contoh lain, kunyit pun melalui batang bawah tanah. Okey, sekarang kita tengok yang keempat. Membiak melalui spora. Pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora. Ini untuk pokok-pokok yang tidak ada bunga, dia biasanya membiak melalui spora. Contohnya pokok pakis, cendawan, okey, kulat, cendawan, dekat dia membiak menggunakan spora. Dia ada serbuk. Spora ni macam serbuk-serbuk. Serbuk itulah bila dia tiup angin, serbuk tu akan terberang, jatuh atas tanah, dia akan tumbuh pokok yang baru. Biasanya pokok yang tak ada bunga dia membiak melalui spora. Ni contoh dia pokok pakis dengan pokok cendawan ataupun kulat. Cendawan ingat pokok yang tak ada bunga ni biasanya dia melalui spora. Spora ni macam serbuk, ada pada macam paku-paku dia ada pada daun dia. Macam cendawan dia ada pada payung dia tu, kat bawah payung dia ada spora tu. Dia membiak melalui spora. Okey, yang kelima ialah keratan batang. Keratan batang, pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baru. Contohnya pokok kayu, ubi kayu ni. Maksud dia keratan batang, kita potong. Kita jumpa satu pokok ubi kayu, kita potong dan potong dia punya batang dia, kita tanam dekat tanah. Nanti akan tumbuh pokok yang baru. Akan tumbuh pokok yang baru. Itu maksud dia kertas. Sama juga seperti pokok bunga, kertas pun sama. Kita patahkan dahan pokok bunga kertas tu, kita tanam, cucuk dalam tanah, nanti dia akan tumbuh pokok baru. Itu maksud dia membiak melalui keratan batang. Okey. Dan yang akhir sekali ialah membiak melalui daun. Dengan daunnya dia pun boleh membiak tumbuh-tumbuhan ni. Ada pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Contohnya pokok lidah jin dan juga pokok setawa. Pokok lidah jin ni kalau kita patahkan, kita letak dekat atas tanah ataupun cucuk tanam dekat atas tanah, dia akan tumbuh pokok yang baru. Sama juga dengan pokok setawa ni pun sama. Okey, kalau awak ada pokok ni dekat rumah, boleh tengok. Okey, dia membiak macam mana, mesti ada. Biasanya pokok setawa ni akan nampak akan tumbuh daun baru pada daun pokok setawa ni. Okey, itulah dia 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan yang perlu awak ingat. Yang pertama melalui biji benih, kedua anak pokok, ketiga batang bawah tanah, keempat spora, kelima keratan batang dan keenam ialah melalui daun. Alright. Kita tengok pula subtopik yang seterusnya di muka surat 74. Okey, kepentingan tumbuh-tumbuhan.
kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Tadi kita dah belajar bagaimana 6 cara tumbuh-tumbuhan membiak. Okey, macam-macam dia membiak. Penting tu supaya dia orang tak pupus. So apa kepentingan lain lagi selain daripada pupus tu? Apa kepentingan lain lagi tumbuh-tumbuhan ni? Jom kita tengok. Tumbuh-tumbuhan sentiasa membiak untuk menambahkan bilangannya dan dapat mengekalkan spesiesnya. Mengapa? Supaya dia bertambah banyak bilangan dia dan spesies dia kekal, tidak pupus. Tu dia sebab tumbuhan-tumbuhan membiak. Kenapa dia nak kekalkan dan nak tambah bilangan? Sebab yang pertama, kita beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini sentiasa tumbuh semula. Bolehlah kita sentiasa mendapat makanan. Supaya menjadi, sebab tumbuh-tumbuhan ni menjadi sumber makanan kepada haiwan. Semua makanan kepada haiwan. Semua gambar tu semua haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Burung makan buah betik, arnab makan carrot, kambing dia makan daun, rumput, lembu pun makan rumput. Menjadi makanan kepada tumbuh-tumbuhan. Okey. Situasi kedua. Habitat kita di sini telah musnah. Nasib baiklah pokok-pokok di hutan sebelah masih ada dan sentiasa tumbuh. Dapatlah kita berlindung di sana. Habitat tu apa? Tahu tak maksud dia habitat tu? Habitat tu maksud dia tempat tinggal haiwan. So, apa kepentingan tadi? Apa kepentingan tumbuhan yang kedua? Ialah menjadi habitat kepada haiwan-haiwan. Menjadi habitat atau tempat tinggal kepada haiwan. Kalau tumbuhan ni tak tumbuh, tak membiak, tak ada lah, tak cukup terhad, tak cukup, ataupun bila ni kita tebang pokok semua, kat mana lagi haiwan-haiwan dekat hutan tu nak tinggal? So tumbuhan membiak lebih banyak dan menjadi tempat tinggal kepada haiwan lain. Okey. Penting tak? Penting tak ni? Penting. Kalau tidak, haiwan tak ada tempat tinggal, boleh hidup tak? Haiwan pun tak boleh hidup, haiwan pun pupus, tumbuhan pun pupus. Tak ada lah dua-dua ni, benda hidup dua ni dekat dalam dunia ni dah. Okey, yang ketiga. Wah, segarnya udara di sini. Tentulah kerana saya dan kawan-kawan saya sentiasa ada untuk membekalkan oksigen kepada kamu. Yang ketiga sangat penting. Kalau tak ada tumbuhan ni, tak ada lah udara ataupun bekalan oksigen untuk kita bernafas. Sebab tumbuh-tumbuhan ni lah yang mengeluarkan gas oksigen untuk kita bernafas. Dalam udara ni dia ada gas untuk bernafas. Kita tarik nafas ni untuk hidup ni, ada gas oksigen. Daripada mana datangnya? Ialah daripada tumbuhan tu. Kalau tumbuh-tumbuhan tu tak membiak, macam dia nak bekalkan kepada kita oksigen untuk bernafas? Sebab tu kalau kita masuk ke dalam hutan atau pergi tempat air terjun ke apa, kita rasa lebih segar kan? Kita rasa lebih segar sebab dekat sana kandungan oksigennya banyak. Sebab tu kita rasa segar. Okey, situasi keempat. Kami dibuat daripada kayu. Wujudlah pokok-pokok di hutan masih membiak untuk membekalkan sumber kayu. Untuk dijadikan sumber kayu ataupun dijadikan perabot untuk kita lah manusia, untuk jadikan ni meja, katil, kerusi, almari, macam-macam lah buat rumah. Semuanya daripada tumbuh-tumbuhan tu. Kita gunakan tumbuh-tumbuhan tu. Semua kita guna daripada tumbuh-tumbuhan. Penting tak? Penting. Kalau tidak, tak ada lah almari nak simpan barang, nak simpan baju apa semua. Okey, katil tak ada. Okey, semuanya sumber kayu daripada tumbuhan. Ini adalah 4 kepentingan kenapa tumbuh-tumbuhan tu perlu membiak. Mengapa pembiakan tumbuh-tumbuhan penting kepada hidupan? Cikgu Adam. Pembiakan tumbuh-tumbuhan penting kepada hidupan untuk mengekalkan sumber makanan, bukan hanya kepada haiwan tetapi kepada manusia juga. Habitat iaitu tempat tinggal untuk haiwan, bekalan oksigen untuk kita bernafas, dan sumber kayu agar sentiasa ada. 4 kepentingan ini. Okey, faham semua? InsyaAllah. Okey, itu sahaja pengajaran saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat kepada semua murid-murid. InsyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.